Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya ialah soalan nombor 4. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih saudara Yang Berhormat dari Kota Kinabalu. Saya nampak soalan ini ada 3 bahagian. Pertama mengenai janji yang untuk meningkatkan jumlah permit taksi individu. Pertama sekali mengenai janji itu, Yang Berhormat, untuk makluman, Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pemberian sejumlah 1000 lesen taksi individu pada 24 Mac 2013 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya melalui Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (TUSPAD). Penambahan lesen taksi yang akan datang akan diberikan kepada individu. Ini adalah janji kita. Memandangkan jumlah taksi sedia ada melebihi permintaan, maka pada masa ini tiada lesen baru dikeluarkan. Bahagian kedua pula mengenai pemberian permit mengikut kerajaan negeri masing-masing. Jadi berkenaan kuasa pemberian permit bagi Semenanjung Malaysia, kuasa pemberian lesen terletak sepenuhnya di bawah kuasa Suruhanjaya, manakala bagi Sabah, Sarawak dan Labuan, kuasa pemberian lesen masih terletak di bawah kuasa Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan iaitu LPKP. Pada masa kini permit untuk syarikat-syarikat tidak akan ditarik balik melainkan atas sebab-sebab kesalahan yang dilakukan seperti yang termaktub di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat pada 2010. Pada hari ini SPAD kini telah memperkenalkan skim Taksi 1 Malaysia ataupun Taksi 1M yang mengurangkan kos pemilikan, kos operasi dan berpotensi meningkatkan pendapatan pemandu taksi dengan bantuan sistem pesanan serta meluaskan kawasan operasi. Itu menjawab bahagian ketiga soalan Yang Berhormat tadi. Terima kasih. Ya, soalan tambahan. Saya meminta bagi tahu atau pelapa individu taksi permit di kawasan Kota Kinabalu dan juga di Sandakan dan juga di Tawau, supaya kami boleh faham ada cukup cari makan ke tidak? Terima kasih Yang Berhormat. Sudah tentu cukup cari makan sebab semua polisi-polisi yang memberi manfaat kepada syarikat-syarikat ataupun individu yang memegang lesen taksi memang diberi, misalnya taksi yang tayar, semua tu insurans, semuanya mereka memanfaatkannya. Namun dari segi datanya, saya telah menghubungi LPKP Sabah, mereka akan memberi saya data-data tersebut, akan saya beri kepada Yang Berhormat secara bertulis. Dengan izin, terima kasih. Jasin. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua bagi saya peluang. Perkhidmatan taksi adalah sebagai pelengkap kepada perkhidmatan awam, public transport. Dan kita mahu melihat supaya selain daripada jangan melebihi daripada keperluan, apakah bentuk kajian yang dijalankan oleh pihak kementerian bagi memastikan supaya setiap bandaraya tersebut mempunyai perkhidmatan taksi yang mencukupi. Dan keduanya, sebagai duta kecil, pemandu-pemandu taksi seharusnya berhemah, berpakaian yang senonoh dan juga dapat bertutur dan memberikan satu gambaran bahawa sebenarnya sebagai duta kecil dan juga sebagai gateway kepada negara kita, kita mahu melihat supaya pemandu-pemandu taksi kita terlatih dan juga tidak ada melakukan perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh. Jadi soalan saya, adakah kerajaan akan memastikan supaya monopoli yang berlaku pada ketika ini di KLIA akan diberi peluang kepada taksi-taksi awam, dan apakah langkah yang akan dibuat kepada KLIA 2? Seterusnya, adakah kerajaan membenarkan yang kita dapat lihat pada ketika ini banyak pemandu-pemandu warga asing, adakah mereka diberikan permit secara individu ataupun menggunakan permit daripada orang-orang persoalangan yang lain? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jasin. Terima kasih Tuan Ketua. Banyak bahagian soalannya. Pertama tadi mengenai
monopoli di airport. Sekarang ini tidak ada lagi monopoli di airport, Tuan Yang Bertua, untuk makluman Jasin dan juga makluman rakyat di luar sana. Tidak ada lagi yang dikatakan monopoli, sebab sekarang ini sudah ada polisi di mana membenarkan teksi daripada bandar untuk juga boleh beroperasi di KLIA. Jadi tidak ada lagi ini adalah untuk kita mengelak daripada adanya ulat-ulat yang akan berkempen melobikan orang-orang untuk mereka yang datang di airport itu menggunakan teksi mereka yang tidak berdaftar. Jadi di sini kita dari segi teksi dari bandar ini, mereka dibenarkan untuk beroperasi di airport sekarang ini dengan ada di tingkat saya ada maklumat kalau tak silap, di tingkat perkhidmatan teksi bandar beroperasi di tingkat 1. Mereka juga boleh menggunakan meter dan ianya kenderaan yang sesuai yang akan diberikan peluang, dan juga ini akan menjadi lebih murah lagi daripada teksi limousine di airport. Untuk tadi soalan mengenai soalan kedua, bahagian kedua tadi tak silap dari segi yang orang luar, orang asing memang tidak dibenarkan untuk membawa teksi, tetapi mereka ini memang kita perlu perhatikan. Ada, memang kita tahu. Sebab itu Yang Berhormat semua mintalah Yang Berhormat semua menjadi duta asing juga bagi SPAT untuk memaklumkan kepada rakyat sana supaya janganlah naik teksi yang dipandukan oleh orang asing ini. Kalau kita tahu ambil maklumat, sila laporkan. Sebab sebenarnya memang mereka tidak boleh. Mereka tidak boleh untuk memandu Bagaimana dengan teksi. penguatkuasaan, Menteri? Bagaimana dengan penguatkuasaan? Bukan memang dengan rakyat. penguatkuasaan ada berlaku. Ini Yang Berhormat, untuk makluman semua Yang Berhormat, perkara seperti ini bukan kita mahu. Memang bila ada penguatkuasaan berlaku, kita ada statistik juga mengatakan ada penangkapan berlaku, di mana setakat ini mengikut statistik kita terdapat di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur pada Januari 13 bulan Januari, seorang warga negara Pakistan telah ditangkap, satu kes telah ditangkap dan juga dibawa ke mahkamah. Kedua, ada 2 kes yang menunjukkan warga negara dari Iran, dan ketiga kes juga dari Iran juga pada tahun 2012 juga pada 23 bulan. Jadi memang kita tidak menafikan ini adalah satu perkara yang berlaku, tapi bukan dibenarkan. Jadi minta kerjasama semua untuk memastikan supaya perkara ini tidak berlaku. Tolong juga laporkan. Terima kasih. Tan Sri, soalan yang bukan cari makan ya Tan Sri. Ini pesanan daripada operator taksi. Duduk Yang Berhormat. Pokok senang, silakan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri ada menyebut bahawa memang kerajaan akan mengeluarkan permit-permit untuk individu. Tetapi dalam masa yang sama Yang Berhormat ada menyebut tadi bahawa permit ataupun jumlah teksi ini sudah berlebihan daripada permintaan. Adakah ini bermaksud bahawa kita nak tunggu permintaan lebih banyak barulah permit individu itu akan dikeluarkan, ataupun mungkin adakah kerajaan akan tidak memperbaharui lagi permit-permit kepada syarikat-syarikat ini, sebab saya rasa bahawa mereka ini sudah pun mempunyai keuntungan yang lumayan selama ini. Dan tadi juga Yang Berhormat ada menyebut berkaitan dengan tangkapan yang dibuat kepada warga asing. Saya fikir bahawa tindakan perlu dibuat kepada syarikat teksi, kerana mereka lah yang membenarkan warga-warga asing ini untuk bekerja, ada memandu teksi kepada mereka, dan sepatutnya permit mereka itu, permit seluruh syarikat itu mesti dibatalkan. Terima kasih. Pertama tadi mengenai melebihi 1,000, adakah tidak memperbaharui lagi. Setakat ini apa yang berlaku, apa yang dilaksanakan ialah kerajaan PESPAT akan melihat kepada syarikat-syarikat yang di mana dia tidak aktif. Sebab setakat ini sudah dikeluarkan lesen semenjak pengumuman itu dibuat sudah ada 500. Jadi bermakna kita masih ada baki lagi 500. Sebenarnya sudah menepati apa yang dijangkakan. Dan sekiranya ada yang tidak aktif, kita akan
menghubungi mereka dan akan memberhentikan lesen mereka supaya dapat diberikan kepada orang lain. Jadi kita masih ada baki 500 untuk itu. Jadi kedua, mengenai soalan sama ada syarikat itu diambil diambil tindakan, ya memang kalau sudah ada maklumat ataupun maklumat untuk membolehkan kita mengambil tindakan terhadap syarikat, misalnya untuk mendakwa seseorang itu ataupun sebuah syarikat, perlu ada detail dari segi taksinya, siapa yang punyanya, memang boleh mengambil tindakan kepada syarikat selain daripada individu yang menyalahgunakan permit kedatangannya di Malaysia ini. Terima kasih.